Assalamualaikum dan salam syaraku sayang. Bersama saya Fatin Syahirah Rosdi dalam edisi malam PRN Sarawak ke-12 11 Disember 2021. Memulakan berita dengan Kerajaan Sarawak melalui Petroleum Sarawak Berhad Petros dan Petroleum Nasional Berhad Petronas telah menandatangani memorandum persefahaman MOU bagi meningkatkan pembekalan secara berperingkat gas asli ke Sarawak. MOU tersebut telah ditandatangani Ketua Pegawai Eksekutif Petros, Datuk Sa'u Kako dan Naib Presiden Eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif Huluan Petronas Adif Zulkifli. Semasa menyampaikan ucapan dalam majlis tersebut, Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, menerusi MOU ini, bekalan gas asli akan ditingkatkan bagi melaksanakan projek di bawah Pelan Hala 7 Gas Sarawak SGR. Today we realize firm progress towards our Sarawak gas roadmap. With this announcement for access to an increase in supply of domestic natural gas of up to 1,200 million scarf per day from the current 450 million scarf day by 2030 for the implementation of identified projects under the SGR. This is a step change achievement, a supply increase of over 250%. Thank you, Petronas. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam signing of the Memorandum of Understanding MOU for the revised total natural gas supply to the state Sarawak for implementation of projects under Sarawak Gas Roadmap di Hotel Pullman pada Sabtu. Sementara itu, Pengerusi Petronas Tan Sri Datuk Sri Muhammad Baki Saleh berkata, peningkatan berperingkat bekalan gas ini bukan sahaja menyokong aspirasi Kerajaan Sarawak untuk menarik pelaburan tetapi juga menyediakan keperluan untuk mengembangkan penerokaan huluan di negeri ini. The staggered increase envisaged under the MOU, which would ultimately bring the total domestic gas allocation to 1.2 billion standard cubic feet per day, will not only support the state's aspirations to attract investments from new, higher value-adding industries into Sarawak, but would also provide the necessary impetus for further upstream exploration that would strengthen the state's hydrocarbon resource base, insyaAllah. Berita seterusnya, Pilihan Raya Negeri ke-12 PRN 12 Sarawak telah menyaksikan seramai 349 bertanding melibatkan 11 buah parti politik termasuk bebas selepas proses penamaan calon pada Isnin lepas. Pada PRN 12 Sarawak kali ini juga memperlihatkan kesemua kawasan DUN ditandingi dengan menyaksikan 4 penjuru mencatat 33 DUN, 5 penjuru 24 DUN, 3 penjuru 13 DUN, 6 penjuru 7 DUN, 2 penjuru 4 DUN dan 8 penjuru 1 DUN. Ditanya apakah PRN 12 Sarawak kali ini menyaksikan persaingan sengit parti politik bertanding, Pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, ini adalah proses demokrasi dan semua boleh bertanding. Pada saya tidak, sebab kita banyak parti dalam Sarawak dah tubuh macam cendawan. Dan kita demokrasi, mereka nak bertanding, dia bertanding lah. Tak boleh juga kita stopkan mereka yang hendak bertanding. Tapi apa yang berlaku, number dia 340 over memang. Yang bertanding 10 parti, 10. Dan PSB sudah 70, PBK 70 lebih, 73. Itu sudah 140. Kan? Termasuk lagi yang kecil-kecil ni parti nyamuk lagi. Jadi keadaan demikianlah. Kita terpaksa akurlah ini perkaranya. Dan kita hanya terpulang pada rakyat melihat track record.
Beliau berkata demikian dalam program Sembang Politik bersama Ketua Menteri pada Khamis. Dalam pada itu ditanya apakah GPS akan berjaya memenangi dan mengekalkan majoriti 2/3 dalam PRN 12 Sarawak kali ini, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Zohari berkata, biarlah rakyat menilai prestasi dan rekod GPS. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi jangan complacent. Jangan ambil ringan saja. Saya dah bertanding 10 kali, agung inilah. Jangan sekali ambil ringan. Kita kerja saja dan biarlah rakyat menilai rekod kita. Sementara itu, dakwaan takut sebagai punca Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berpindah kawasan dari Dewan Undangan Negeri DUN N81 ke DUN N26 Gedong dalam pilihan raya negeri ke-12 PRN 12 Sarawak adalah tidak benar dan tidak berasas. Sebaliknya, menurut Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari, perpindahan itu adalah kerana mahu mempercepatkan pembangunan di kawasan DUN N28 Gedong dan sekitarnya yang termasuk dalam kawasan pesisir serta kehendak masyarakat DUN N28 Gedong. Jadi bermakna kalau itu ditandakan takut, apakah ada nan takut? Apakah Bin Sri Taib takut? Tidak. Ini disebabkan oleh kehendak masyarakat yang hendakkan membangun. Jadi tegas pengurusi gabungan Parti Sarawak GPS itu lagi, tiada salah sekiranya perpindahan itu berlaku kerana Ketua Menteri sebelum ini iaitu Allahyarham Pehin Sri Adnan Satem dan Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud juga berpindah kawasan DUN. Jadi bermakna kalau itu ditandakan takut, apakah ada nan takut? Apakah Bin Sri Taib takut? Tidak. Ini disebabkan oleh kehendak masyarakat yang hendakkan membangun. Jadi berita diteruskan dengan Teluk Melanuk mempunyai potensi besar dalam sektor ekopelancongan di Sarawak sekaligus menjana pendapatan masyarakat setempat. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Sri Nancy Shukri berkata, ekopelancongan merupakan satu bidang yang mempunyai potensi perkembangan yang paling besar dalam industri pelancongan. Ujarnya lagi, pembangunan pelancongan yang telah dan bakal dilakukan di Teluk Melanuk penting untuk menjadi kawasan pembangunan pelancongan yang mampan. Apatah lagi pada masa ini, tourism yang kita tourism kita tumbuhkan adalah lebih kepada ekoturism, dan kawasan Teluk Melanuk adalah kawasan yang memang mempunyai banyak potensi. Saya tadi melihat dari segi trekking, kita ada national park juga di sini, trekking ada untuk orang-orang muda, untuk kumpulkan orang-orang muda di sini. Dalam pada itu, Datuk Sri Nancy optimis calon gabungan Parti Sarawak GPS Dewan Undangan Negeri DUN N3 Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan akan meneruskan pembangunan khususnya dari aspek pelancongan di kawasan berkenaan sekiranya diberi peluang menjadi wakil rakyat kelak. Dalam pada itu, Azizul juga berkata aspek pelancongan mempunyai potensi besar di Lundu UMNYA dengan adanya Centre of Technical Excellence Sarawak Sentex, belia-belia di Lundu didedahkan dengan latihan dan kursus berkaitan hospitality dan pelancongan. Laporan selanjutnya, kawasan Dewan Undangan Negeri DUN N27 Sebuyau telah banyak mendapat pembangunan daripada Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julaihi Narawi berkata penduduk di DUN N27 Sebuyau perlu terus kekal menyokong GPS dalam pilihan raya negeri ke-12 PRN Sarawak kelak. Beliau yang juga penyandang bagi kerusi DUN N27 Sebuyau itu menambah agenda pembangunan bagi kawasan Sebuyau dan Sarawak khasnya perlu diteruskan bagi manfaat rakyat. Berucap ringkas dalam program Walkabout calon GPS DUN Sebuyau di Kampung Hulu Sebuyau pada malam Jumaat, beliau juga memaklumkan nama beliau terdapat pada nombor 1 di kertas undi kelak. Katanya, para pengundi juga perlu menunaikan tanggungjawab mereka dalam PRN 12 Sarawak pada 18 Disember kelak. Seterusnya, calon gabungan Parti Sarawak GPS Dewan Undangan Negeri DUN N81 Berkelalan, Sam Laya telah mengadakan perjumpaan bersama Ketua Masyarakat dan Ketua Kawam KMKK di kawasan daerah kecil Terusan.
Perjumpaan tersebut telah diadakan di Hotel Seri Malaysia pada Jumaat. Ia bertujuan untuk berkongsi pandangan berkenaan perkembangan pilihan raya ini khususnya di kawasan DUN N81 Berkelalan. Dalam pada itu, sesi dialog ini juga diadakan untuk memperkukuhkan hubungan di antara kedua-dua pihak serta mengajak anak-anak buah mereka pengundi dari kampung masing-masing untuk mengundi secara bijaksana kelak. Beralih ke DUN Kedup, masyarakat di kawasan Dewan Undangan Negeri DUN N22 Kedup harus mempertahankan prestasi cemerlang seperti yang pernah diperolehi dalam pilihan raya negeri ke-11 PRN 11 lepas. Calon gabungan Parti Sarawak GPS bagi DUN N22 Kedup, Martin Ben berkata, para pengundi perlu terus memberi sokongan kepada kepimpinan Kerajaan Sarawak yang kini diterajui GPS. Katanya sokongan menerusi undi dalam PRN 12 Sarawak kali ini perlu dalam meneruskan kelangsungan pembangunan di kawasan DUN N22 Kedup. Berucap ringkas dalam randau masyarakat bersama calon GPS di Dewan Kampung Mayang Mawang pada malam Jumaat, beliau yang juga penyandang kursi DUN N22 Kedup merayu kepada pengundi supaya turun mengundi dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Selanjutnya, peruntukan seperti program transformasi luar bandar RTP, projek kecil luar bandar MRP dan program penambahbaikan rumah miskin rakyat Sarawak PPRMS merupakan game changer kepada masyarakat luar bandar. Calon gabungan Parti Sarawak GPS DUN N80 Batu Danau, Paulus Palu Gumbang memberitahu, bagi kawasan DUN Batu Danau sahaja, GPS telah banyak membawa pembangunan dan membantu rakyat di sini. Dengan adanya peruntukan RTP dan juga peruntukan MRP, banyak pembangunan yang sebelum ini kita tidak dapat laksanakan, dapat kita laksanakan. Sejak program ini dimulakan pada tahun 2015 sehingga kini sebanyak 49 juta telah diperuntukkan, dan dengan adanya 49 ini kita dapat melaksanakan dalam bentuk projek sebanyak 264 projek keseluruhannya. Beliau berkata demikian dalam satu video yang dimuat naik di Facebook pada Khamis. Dalam pada itu, Paulus menambah, PPRMS juga adalah salah satu daripada usaha kerajaan GPS untuk membantu rakyat yang miskin dan memerlukan bantuan untuk membaiki rumah mereka, sebagai contoh dengan membaiki atap rumah yang telah rosak. Sekian edisi khas PRN Sarawak ke-12 bersama saya, Fatin Syahirah Rosdi dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my, dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.